malam ni tajuknya adalah senang ke nak kurus. So senang ke nak kurus sebenarnya? Tak senang Kak Ira cakap tak senang. Oh, ramai cakap susah ni. Alamak macam mana ni? Okey, sebab tu saya nak share dengan anda semua macam mana sebenarnya cara yang boleh bantu kita untuk bukanlah nak kurus, dapat berat badan yang lebih sihat. Itu yang sepatutnya. Okey, so kalau nampak dekat sini, nampak kenal tak ni? Siapa jejaka yang dekat sini? Ini adalah kita apa nama dia Thor. Belah kiri tu Thor yang gemuk, yang belah kanan tu Thor yang kita nak, yang berat yang lebih ideal. Alright, so kita teruskan. Alright, so ini adalah saya punya flow untuk malam ini. So semua dapat jelas dengan flow presentation saya malam ini. Alright, so sebelum kita mulakan, saya nak ucapkan salam bulan kemerdekaan buat negara kita yang tercinta. Tahun kemerdekaan yang ke-64 kalau tak silap. Lagi berapa hari? Kalau tak silap lagi lebih kurang Selasa depan kan kita punya akan menyambut hari kemerdekaan untuk negara kita. So, alright. Salam kemerdekaan untuk Malaysia. Okay. Alright, so macam biasa sebelum saya nak start saya punya sharing, saya akan bertanyakan beberapa soalan warm up. Okay, so siapa kat sini dalam 20 lebih 25 orang malam ni yang hadir ni dengar ni, siapa yang actually pernah cuba untuk turunkan berat badan? Pernah tak? Maksudnya dekat sini sesiapa yang dia memang willingly secara dia volunteer, dia masuk mana-mana kelas ke berbayar untuk masuk support group mana-mana yang ada coach ataupun ada trainer yang memang spesifik untuk weight management. Ada tak? Tak pernah. Okey, tak ada lagi so far. Tengah cuba untuk turunkan berat badan Okey. Oh, pernah. Okey. Oh, ada juga. Alright. Okey, yang pernah tu boleh tak share berapa lama dia punya period and then apa resultnya, berjaya ke ataupun kurang berjaya ke macam mana? Sebab saya sendiri honestly to be frank saya tak pernah join mana-mana kelas untuk turunkan berat badan. Yelah sebab obviously sebab saya pun memang alhamdulillah berat so far normal lagi. Paling berat pun sikit je overweight, terlebih sikit masa zaman PKP awal-awal dulu. Tapi saya pernah diberi peluang untuk guide beberapa orang di bawah saya untuk kawal berat badan lah, weight management kita panggil. Okay, so ramai juga yang pernah Mr. King pernah tapi tak berjaya. Okay, alright, berkali-kali turun sikit je. Kalau dapat turun sikit tu pun okey lah tu kan, daripada tak ada langsung. Okay, so feedback yang baik. Okay, so sebenarnya dekat Malaysia sangat merisaukan sebab ini adalah satu fakta yang kalau boleh takutlah kalau kita dengar fakta ni. Sebab apa? Sebab kalau dekat Malaysia hari ini sekarang, kalau dalam rakyat Malaysia, satu daripada dua orang dewasa memang dia adalah berat badan berlebihan ataupun overweight ataupun obesity. Maksudnya kalau kita dalam sekumpulan kawan-kawan kita, seorang daripada dua je maksudnya dia tak normal lah. Memang banyaklah kalau macam contoh dekat office kan, kalau macam dekat office daripada 4 orang, 2 orang ada dekat situ. Kalau 10 orang, 5 orang ada dekat situ yang berat badan je tak normal. Maksudnya 50%. So 50% tu dalam percentage adalah satu percentage yang sangat-sangat tinggi. Dan kalau anda semua nak tahu, saya rasa semua pun nak tahu, Malaysia, negara kita adalah negara champion di Asia Tenggara ataupun di Asia juga kalau tak silap. Champion dalam kategori obesity. Kita champion benda-benda yang tak patut. Tapi kalau benda-benda yang patut, kita jauh lagi sebenarnya. So, ini adalah salah satu perkara yang kalau boleh kita nak elakkan untuk masa hadapan. Kalau boleh anak-anak yang generasi-generasi yang bawah ni, kalau boleh statistik ni dah tak ada. Tetapi sebenarnya benda ni bermula daripada zaman kanak-kanak lagi. Lebih-lebih lagi kalau macam sekarang kita tengok terlampau banyak gadget-gadget,
TV lah, iPad lah, iPhone lah, macam-macam sangat gadget kan dengan games lah, apps apa-apa yang banyak sangat kalau compare dengan waktu dulu masa saya kecil, kurang lagi. Tapi sekarang memang terlampau banyak sehingga kan kurangnya keluar melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih bermanfaat. Okay, so ini adalah fakta. 50% of Malaysian adult population di Malaysia hari ini mempunyai masalah berat badan. Bukan sikit 50%. Okay, so kenapa kita sangat takut bila kita ada overweight ataupun obesity? Sebab, nak tahu tak sebab apa? Sebab masalah berat badan ni, dia adalah punca kepada semua jenis penyakit yang lain, terutamanya 3 penyakit serangkai ni. Selalu dengar kan, kalau orang tu ada diabetes, uh, mostly dia akan ada juga datang dengan masalah darah tinggi dan juga penyakit jantung. So jaranglah kalau orang tu ada diabetes, dia hanya ada diabetes saja. Kita bukanlah nak berdoakan perkara yang tak baik kan, tapi itulah hakikatnya. Kalau seseorang itu dia ada obesiti, kemungkinan besar dia ada 3 penyakit serangkai ini. So bila ada 3 penyakit serangkai ini, kos rawatan pun bertambah, taraf kehidupan pun dah tak normal. Kalau macam diabetes dah kena injek insulin, kalau darah tinggi kena selalu check blood pressure, and then kalau penyakit-penyakit macam darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol ni adalah semua jenis penyakit yang kalau dah ada kena makan ubat seumur hidup. Tak nak dah macam tu kan. Okay, and then saya akan masuk kepada topik yang lebih mendalam lagi, tapi saya rasa topik ini adalah satu topik agak kontroversial sikit dekat Malaysia sekarang. Sesiapa dekat sini pernah dengar tentang fad diet, FAD diet? Pernah tak? Boleh tak bagi tahu saya? Pernah dengar sebelum ni ataupun pernah baca dekat mana-mana ataupun pernah amalkan fad diet ni sebelum ni? Adakah dekat sini? Ada tak? Kotlah ada, nak juga tahu. Tak pernah. Ada. Oh, Puan Ashkira pernah Pernah dengar ke? Pernah amal ke? Ke macam mana? Okay. Alright. Okay, mostly yang tak pernah dengar. Okay, so malam ni saya nak share apa itu fad diet. Fad diet ni sebenarnya, perkataan fad tu FAD adalah dia merujuk kepada apa-apa benda yang mengikut keadaan semasa. Maksudnya dia trendy. Kalau macam fad diet adalah diet, trend diet lah. Kalau macam sebelum ni pernah dengar fidget spinner tak? Yang benda macam 3 segi yang budak-budak main untuk pusing-pusing dekat jari tu. Benda tu kan trendy kan. Masa dia mula-mula viral dulu, memang banyak sangat orang jual. Sampai kalau kita scroll kat Instagram ke Facebook, merata-rata orang jual fidget spinner yang pusing-pusing dekat jari tu, yang boleh pusing tu. Budak-budak ramai beli benda tu. Tapi sekarang kalau tanya, mungkin orang dah tak main langsung dah. So fad diet ni dia adalah satu perkara yang trend. Bila seseorang mulakan, orang ramai orang akan join sekali perkara yang trend tu. Okay, so bila kita cakap mengenai fad diet, dia adalah satu pelan diet lah, diet plan. Ada banyak jenis fad diet yang famous dekat Malaysia. Contohnya adalah seperti diet Atkins ataupun intermittent fasting. Pernah tak dengar dua perkara ni? Okey, sekejap. Okey, so fad diet ni adalah satu pelan diet di mana ramai orang buat ataupun dia join benda ni sebab dia nakkan result yang cepat ataupun jalan shortcut. Okey, so bila kita cakap mengenai pengawalan berat badan, ramai orang dia desperate nak turun berat badan dan dia nak turun berat badan dengan cepat. Bila dengan cepat, dia akan mewujudkan satu keadaan di mana diet tu adalah satu diet yang tak sihat, dia tak seimbang dan dia ada kesan sampingan. Tetapi result mungkin ada, mungkin berat dia turun tapi dia tak sihat dalam jangka masa yang panjang. Dia adalah bersifat sementara ataupun dia bersifat short term semata-mata. Dan kebiasaannya diet-diet trend ni dia akan mewujudkan efek kita panggil yo-yo effect. Apa itu yo-yo effect? Sekejap lagi saya akan share. Sekejap lagi. Tengah buat, Puan Ashkira tengah buat intermittent fasting untuk 16 hours. Betul-betul. Selalunya intermittent fasting ni orang akan amalkan 16/8 kalau tak silap saya. Tapi bagus Puan Ashkira, dia dah try. Bagus. Patutlah nampak masa COP macam kurus sikit kan.
Oh, buat intermittent fasting rupanya. Okey, okey. So diet, fat diet yang pertama saya akan share malam ni adalah diet Atkins. Okey, diet Atkins ni jadi diwujudkan ataupun dia punya founder dia, pengasas diet Atkins ni adalah seorang profesor. Profesor je nama Atkins kalau tak silap saya lah. Dia yang createkan diet ini, di mana diet Atkins ni dia punya sifat adalah tinggi protein, dia tinggi lemak, tetapi dia sangat-sangat rendah dalam karbohidrat. Maksudnya kalau macam orang orang Malaysia, kita selalu makan wajib ada nasi kan kalau kat Malaysia. So kalau macam orang Malaysia, karbohidrat tu rendah. Dia punya sikit sangat sehingga kan 20 ke 30 gram karbohidrat ataupun kalau dalam bentuk nasi ataupun roti sehari 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 dia boleh makan 2 keping roti sahaja ataupun kalau nasi dia boleh makan uh, 2 sendok nasi yang rata lah, bukan 2 sendok nasi yang banyak. Okay. So bayangkan kita kalau orang Malaysia selalunya sehari makan 3 kali kan, breakfast, lunch and dinner. Tapi kalau orang-orang yang amalkan diet Atkins ni, dia punya karbohidrat tu nasi ataupun roti ataupun mi spaghetti segala benda yang karbohidrat tu dia boleh makan sikit sangat. Sangat-sangat sikit tapi dia boleh melantap ayam, daging semua dan juga lemak. Yang berminyak-minyak semua tu dia boleh makan. Okey. Second tentang diet Atkins adalah okay lah, saya cakap tadi dia akan hadkan pengambilan karbohidrat and then dia akan memaksa badan untuk kita terpaksa gunakan lemak sebagai sumber tenaga. Okay, first kali saya nak semua tahu badan kita dia akan menggunakan karbohidrat sebagai sumber utama. Sebabnya karbohidrat ni bila kita makan dia akan disimpan dalam bentuk glukos. Glukos ni macam lebih kurang kalau kereta kita perlukan minyak petrol untuk bergerak, betul tak? Tapi kalau untuk badan kita nak bekerja, nak buat macam-macam kerja seharian lah, dia memerlukan karbohidrat sebab itu adalah main petrol untuk badan kita, main fuel, main tenaga kita. Okey, kemudian sifat diet Atkins yang seterusnya adalah dia kurang sedap dan dia tak enjoyable. Maksudnya kalau kita makan tu dia tak fun. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, kalau dekat Malaysia ni kebanyakannya kita punya makanan ruji adalah nasi kan. So kalau tak ada nasi kita makan lauk je kan macam kurang sedap lah kalau kat situ. Kalau macam saya memang tak syok lah makan diet Atkins ni. Okey. So diet Atkins ni je tak sihat sebab apa? Dia ada banyak komplikasi, dia ada banyak sangat kesan sampingan. Ada 4 kesan sampingan yang sangat-sangat bahaya yang saya nak share dekat sini. Betul, sebab bosan, semangat kena tinggi buat Atkins ni ya, betul-betul. Sebab tu saya cakap tadi, benda macam fat diet ni dia sangatlah short term, susah nak maintain dalam jangka masa panjang. Alright, so kalau macam side effect untuk diet Atkins ada banyak yang bahaya. Yang pertama komplikasi jantung. Sebab apa? Sebab dia punya karakteristik, dia punya kriteria diet Atkins, dia high protein, high fat dan low carbohydrate. So bila ada high protein dan juga high fat, kandungan lemak dan kolesterol memang of course obviously sangat tinggi dalam badan kita. So bila ada banyak lemak semua tu obviously lah akan ada apa lemak-lemak tu tersumbat dekat dalam saluran darah, dia akan membentuk plak dan darah kita tak boleh mengalir dengan baik. So dekat situ akan ada satu first komplikasi jantung. Jantung mungkin ada risiko untuk kena macam heart attack ke, risiko untuk kalau ada heart attack boleh kena stroke juga. Bahaya dekat situ. Secondly, boleh efek kita punya jantung dan usus. Ada kanser jantung dan juga ada kanser usus. Sebab apa? Sebab bila kita ambil low carbohydrate, makanan yang rendah karbohidrat, karbohidrat ni dia sangat tinggi dengan serat. Contoh kalau macam dalam nasi, dalam roti, dia dah ada serat dalam tu, ada fiber dalam tu. So kalau kita ambil nasi tu sikit, automatic pengambilan serat dalam badan kita kemungkinan adalah zero. So bila zero, serat ni sangat bagus untuk usus, untuk perut. Sebab tu green feed kita sangat bagus untuk sistem digestion sebab green feed memang tinggi dengan kandungan serat ataupun kandungan fiber. Okay, so thirdly adalah sakit sendi dan gout. Okay, puncanya kita kena tahu kalau gout dan sakit sendi ni dia datang daripada uric acid, acid uric
yang boleh membentuk kristal. Uric acid yang tak keluar akan membentuk macam batu-batu kristal di hujung-hujung sendi. Sebab tu kalau orang ada gout, bila dia makan protein yang tinggi, kan selalu kalau macam ayah saya sendiri ada gout. So dia punya trigger dia kalau dia makan ikan bilis, dia makan kacang dan dia makan macam seafood macam tu lah. Kalau tiga ni dia ambil, automatik esok dia akan mengadu kat saya, kaki dia dah start rasa-rasa panas, dah start sakit sebab dia memang ada gout. Kalau orang ada gout, boleh tak share dekat sini? Siapa yang dalam ni, yang dengar ni ada masalah gout juga, mungkin boleh share dengan kita semua. And then kesan sampingan side effect yang terakhir adalah kerosakan buah pinggang. Okey, macam saya cakap tadi, kalau diet Atkins, dia memang ambil protein yang tinggi. Protein dia memang boleh ambil banyak. Kalau macam ayam, sehari mungkin sampai 3-4 ketul ataupun telur sampai 3-4 biji telur. Okey. So bila protein kita tinggi, dia akan tinggi risiko untuk ada batu karang. Batu karang ni sebab diet yang tinggi dengan protein lah. Okey, so ini adalah 4 kesan sampingan utama yang kita boleh tengok kalau anda mengamalkan diet Atkins. Tetapi saya nak share dekat sini, ada certain orang yang amalkan Atkins ni, dia akan fight, dia akan argue juga. Tapi aku buat diet Atkins, berat aku turun je, kenapa pula tak boleh? Kenapa pula tak sihat? Kenapa tak bagus pula? Okey, betul. Benda-benda macam diet yang trend, diet Atkins ni, memang betul berat kita boleh turun. Tetapi sebenarnya kalau nak tahu, berat yang turun itu adalah berat air. Okey, nak tahu sebab apa? Okey, sebenarnya kalau kita tak amalkan diet Atkins, diet yang kita makan macam biasa, mainly kita akan makan apa? Kita akan makan karbohidrat, betul tak? Nasi, roti, mi, semua itulah. Itu adalah main kita punya, betul tak? So karbohidrat ni, kalau kita dah kunyah, dia akan disimpan dalam badan dalam bentuk glukos. Masa cakap tadi lah, glukos tu adalah sumber tenaga utama untuk badan. Kalau banyak sangat glukos dalam badan, glukos akan ditukar kepada glycogen. Adik-beradik lah, glukos kalau banyak sangat sampai tak guna, dia akan disimpan. Dia akan simpan dalam store, simpan dalam bentuk glycogen. Glycogen adalah glukos tambah air. Macam glukos tambah air, jadi glycogen, dia akan disimpan dalam stok. Okey, so bila kita dah amalkan diet Atkins, kita tak ambil karbohidrat dah. So maksudnya glukos dah tak ada. Maksudnya bila glukos tak ada, glycogen yang kita simpan dalam stok tadi terpaksa dikeluarkan, digunakan, dan glycogen adalah glukos tambah air. So bila kita tak makan nasi, kita tak makan mi, air itu akan digunakan. Air yang kita simpan tadi itu akan digunakan. Sebab tu berat kita turun adalah berat air sebenarnya. Dia betul berat nampak turun. Contoh kalau macam amalkan diet Atkins dalam seminggu, mungkin dia boleh turun sampai 3-4 kilo. Tetapi kalau kita tengok dalam jangka masa yang panjang, mungkin berat dia dah tak turun dah lepas tu. Sebab yang awal-awal turun tu adalah berat air semata-mata. Okay. Alright. Suami ada gout, memang tak boleh ambil seafood. Alhamdulillah yang makan klorofil, gout tu jarang menyerang. Betul. Sebab klorofil pun bagus, dia dapat cuci kita punya darah kita juga. Memang tinggi dengan oksigen pun tinggi juga. Klorofil dia boleh buat oksigen production sangat tinggi disebabkan dia punya bentuk klorofil tu lebih kurang macam bentuk sel darah merah. Okay, kita back kepada topik hari ni. Intermittent fasting pula. Okay, malam ni saya nak share dua je diet Atkins, tapi saya akan share dua je diet fat diet, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Tapi yang famous dekat Malaysia adalah dua. Intermittent fasting yang Puan Ashkira sendiri cakap tadi, dia amalkan puasa 16 makan 16 jam, puasa 8 jam. Betul tak? Okay. So intermittent fasting dia berbeza sikit dengan diet Atkins. Kerana diet Atkins dia kawal apa yang dia nak makan. Tetapi intermittent fasting dia tak kawal apa-apa. Dia boleh makan macam biasa je, tapi dia cuma kawal waktu makan dia. So dia akan kawal bila nak makan, tetapi dia bukan kawal apa yang dia makan. Nama pun fasting, so semua tahu fasting kalau kita sebagai umat Islam adalah puasa. Puasa selalunya bulan Ramadan lah kan. So intermittent fasting ada banyak cara, tapi yang most popular orang amalkan ada dua cara. Cara pertama 16/8, di mana 16 jam dia akan makan. Saya terbalik puasa 16 jam, makan 8 jam. Saya terbalik ni. Silap pula.
Okey. And then cara yang kedua ada 5 palang 2. Di mana dia akan makan seperti biasa untuk 5 hari. And then lagi 2 hari dalam minggu tu dia akan puasa. Bayangkan dia puasa 48 jam. Okey. So, sebenarnya intermittent fasting ni mungkin ada yang amalkan sebab dia memang mampu buat lah. Intermittent fasting ni orang mampu buat sebab dia berbeza dengan diet Atkins. Diet Atkins kita memang kawal betul-betul karbohidrat tu, so dia susah nak buat. Nasi memang tak makan, mi memang tak makan, tapi intermittent fasting boleh makan. Cuma dia macam bulan puasa. Tapi puasa dia agak agresif, agak intensif, di mana lama lah puasa 16 jam. Kalau macam bulan Ramadan, saya tak rasa kita puasa sampai 16 jam tu tak. Okay, so intermittent fasting ataupun IF, dia ada kesan yang sama dengan cara konvensional. Maksudnya cara konvensional ni apa? Konvensional adalah cara yang biasalah. Yang kalau macam saya selalu cakap sebelum ni, suku-suku separuh, kita kawal cara biasa, kita kurangkan sikit-sikit. Makan juga semua benda, makan je 24 jam, tak ada puasa-puasa, tapi kita kawal sikit-sikit. So efek intermittent fasting sama je sebenarnya dengan cara konvensional, tak ada beza pun, tak ada special apa-apa pun sebenarnya. Cuma kalau kita kawal kalori, of course kita boleh dapat turunkan berat badan. Okay, so intermittent fasting ni dia sangat bahaya untuk mereka yang ada masalah kesihatan. Contoh kalau orang yang ada diabetes, orang ada darah tinggi, orang ada kolesterol, orang ada apa lagi yang famous? Kanser saya tak cakap lah sebab kanser ni antara penyakit yang dah kronik. Penyakit-penyakit buah pinggang. Okay. So penyakit-penyakit macam ni dah sah-sah dia kena ada ubat, betul tak? So kalau nak makan ubat, selalunya ubat kita tengok dekat label, ubat makan selepas waktu makan, betul tak? So kalau kita amalkan IF, kita punya waktu makan pun memang tak makan dah. So kalau kita tak makan, ubat-ubat tu nak makan macam mana? Betul tak? So kalau kita amalkan IF, secara tak langsung kita akan ganggu waktu pengambilan ubat. So kalau ubat ni mesti makan selepas waktu makan, sebab apa? Ada certain ubat dia memerlukan makanan untuk dia diserap dalam darah. Dia boleh efektif dengan lebih baik. Kalau tak ada makanan, ubat tu dia masuk dalam badan tapi dia akan keluar balik macam tu je. So IF sangat-sangat tak sesuai untuk orang yang ada masalah kesihatan dan juga tak digalakkan. Okay? Saya tak cakap tak boleh, saya cakap tak digalakkan. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, baik puasa macam biasa je. Tak setengah tadi. Baik puasa betul-betul. Okey, macam saya dulu, saya pernah intern sebagai dietitian dekat PPUM, dekat klinik outpatient lah. Kita jumpa patient hari-hari kan, patient datang, dia ada cerita kat saya, ni adalah klinik weight management, turunkan berat badan. So patient tu memang berat dia, saya tak ingat, berat dia 100 lebih kot. BMI dia lebih 40, memang dah obviously BMI obesity lah. So patient tu, saya tanya dia, Encik ada buat apa-apa, ada ubah apa-apa tak cara pemakanan untuk turunkan berat badan? Sebab saya tengok dia punya, kalau macam dietitian kita akan tanya patient tu makan apa daripada pagi sampai malam. So, sebab kita nak tahu apa yang dia makan, apa yang sihat, apa yang tak sihat, apa yang betul, apa yang kita boleh betulkan. So saya tanya dia, Encik ada amalkan apa-apa tak? Dia cakap, saya ada cuba amalkan intermittent fasting, tapi susah. Dan cakap dia amalkan sebab kawan-kawan dia yang suruh. Selalunya benda-benda yang fat diet ni, sebab tu saya cakap dia adalah trend. Trend ni selalunya kita akan buat sebab kita nampak orang lain buat. Okay, so IF ni apa yang saya belajar dekat situ, dietitian dekat PUM dia share dengan saya. Dia cakap, okay, sebenarnya kalau IF ni kalau patient ada buat, kita kena nasihat macam ni. Sebab IF, intermittent fasting, dia puasa. Dia makan 8 jam, dia puasa 16 jam. Benda tu betul macam puasa bulan Ramadan, tetapi kan lebih elok kalau sebagai umat Islam, kalau yang Islam lah, lebih elok kita sebagai umat Islam, kita puasa je macam biasa. Kita amalkan puasa sunat Isnin Khamis, lagi better sebab dekat situ kita dapat kawan makan je, kita dapat pahala juga. So tak ada beza pun. Baik kita puasa macam biasa Isnin Khamis je daripada buat IF yang sangat-sangat menyeksa tubuh badan, dan boleh tambahan lagi bagi risiko kepada kita kepada penyakit-penyakit yang lain. Boleh dapat penyakit lagi. Okay. Alright, so yo-yo effect.
Siapa dekat sini yang pernah main yoyo? Yoyo ni masa zaman kita budak-budak, masa, masa zaman saya budak-budak, sorry yang tak sama zaman kan. Masa zaman saya budak-budak ada lagi yoyo ni. Zaman sekarang saya tak rasa budak-budak mesti main yoyo, mungkin main mainan lain dah sekarang, main handphone je kan. Okay, yoyo effect ni kalau kita tahu, kenapa kita panggil dia yoyo effect? Yoyo effect macam kalau yoyo tu sendiri kita akan baling, kejap-kejap dia dekat bawah, kejap-kejap dia dekat atas, dia akan berpusing, pusing atas bawah, betul tak? Okay, yoyo effect ni adalah satu cycle, satu kitaran yang berlaku banyak kali, di mana kalau orang tu amalkan diet KISS ataupun dia amalkan IF sendiri, dia nampak perubahan dalam 5 ke 10 kilo macam tu, dia turun berat badan. Tapi kemudian berat dia naik balik. Dia turun 5 kilo, dia naik 10 kilo. Dia turun 10 kilo, dia naik 5 kilo. Benda tu berlaku 2-3 kali sampailah dia give up dan tak buat apa-apa dah. Lepas tu makan dia macam biasa, tak sihat, berat naik, BMI tak normal dan mulalah kena macam-macam penyakit. Itu adalah yo-yo effect. Sebab apa? Sebab dia amalkan diet yang ekstrim. Contoh-contoh diet ekstrim macam mana? Macam saya cakap tadi lah, diet Atkins ataupun intermittent fasting. Itu yang dua yang famous dekat Malaysia. Okay, ini adalah contoh yo-yo effect. Sesiapa pernah ada kena benda ni? Siapa pernah alami efek yo-yo ni? Dia first kali dia yakin dia akan turun berat dengan amalkan cara makan macam ni. So bila dia dah turun berat, bila yang first gambar first ni, okay, berat dia dah turun, seluar dah mula longgar. Lepas tu dia pun macam ada satu perception, satu mindset yang di mana berat dia dah turun, dia boleh makan macam biasa balik. Lepas tu dia pun makan balik. Tiba-tiba bila dia makan balik, berat dia naik lebih berat daripada sebelumnya. Kemudian bila berat dia dah naik balik, dia macam insaf sekejap. Insaf balik, kawal balik, buat balik diet ekstrim, turun balik berat badan dia. Bila dah turun berat badan, nak makan balik, dia jadi gemuk balik. Lepas tu dia naik lebih berat daripada sebelumnya. I gain twice as much as I lost 6 months ago. Maksudnya dia turun 5 kilo, dia naik 15, dia naik 10 kilo. So ini adalah yo-yo effect. Kalau boleh, kita tak nak benda ni berlaku sebab kalau boleh, macam untuk turunkan berat badan, kita nak penurunan yang konsisten dalam jangka masa yang panjang. Kita tak nak short term sebab short term ni adalah satu perkara yang sangat mudah untuk kita turun berat badan, tapi mudah juga untuk kita naik balik berat badan. Okay, so mostly orang yang amalkan fat diet ini, dia salah konsep sebenarnya. First kali yang kita perlu buat adalah kita kena fahamkan dulu konsep diet yang kita buat. Contoh kalau macam diet Atkins, kita kena tahu, kita kena study betul-betul diet Atkins tu apa kriteria dia, macam mana nak buat, boleh ke berjaya, kalau macam jangka masa panjang ke, apa side effect dia. So kita kena fahamkan dulu apa-apa yang kita nak buat. And then selalunya orang dia salah konsep sebab apa? Dia nak turunkan berat badan semata-mata tetapi dia turun berat badan dengan cara yang tak sihat. Okey, so dekat sini yang penting adalah saya tulis kat situ, turunkan berat badan sebenarnya bukan hanya kita kawal pemakanan dan exercise saja. Selalunya kita akan dengar orang cakap nak kurus kan? Nak kurus, kau jangan makan ni, jangan makan tu, lepas tu kau jogging, kau naik basikal, kau exercise, kau buat dua ni je dah cukup. Sebenarnya betul, kawal makan dan exercise tapi tak cukup sebab kalau kita nak cakap pasal weight management ataupun turunkan berat badan, dia lebih daripada dua perkara ini sahaja. Okay, and then saya nak share satu perkara di mana orang ramai nak kurus tetapi dia lupa satu konsep di mana sihat itu penting, kurus itu bonus. Kita kena betulkan mindset kita, kita kawal makanan kita sebab kita nak sihat. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita dapat kurus, itu adalah satu bonus. Sihat tu yang penting. Kurus tu bukan satu perkara yang utama. Tapi ramai orang, dia ambil jalan yang mudah, dia amalkan Atkins, dia amalkan IF, berat dia turun cepat, tetapi ada banyak side effect. Contoh kalau macam tadi saya cakap, mungkin ada batu karang, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. So itu kita tak nak. Kita kalau boleh nak kurus dan sihat. Okey.
Siapa dekat sini sebelum saya before anda semua nampak benda ni, siapa dekat sini tahu cara yang sebenar untuk timbang berat badan? Sebenarnya nak timbang berat badan pun ada cara-cara yang betul. Siapa dekat sini sebelum ni dia nak timbang berat badan kan, dia main bantai je. Nak timbang kalau dia rasa dia nak timbang pagi, dia timbang pagi. Kalau dia rasa dia nak timbang petang, dia timbang petang. Kadang-kadang nak before tidur malam baru dia timbang. Okey, sebenarnya kalau nak timbang berat badan ada cara. Dah lama tak timbang. Okey. Alright. So sebenarnya nak timbang berat badan pun ada cara yang sebenar. Cara yang sebenar untuk kita dapatkan, kita boleh catat kita turun berat badan tu sebenarnya adalah berat badan yang betul ke salah. Sepatutnya timbang berat badan sekali je seminggu. Kemudian kena buat waktu pagi. Pagi-pagi tu sebelum mandi, sebelum breakfast, kita timbang berat badan dulu. Bangun, turun je daripada katil. Kalau boleh, penimbang tu ada sebelah katil. Turun je katil, landing atas penimbang dulu. Kemudian kita kena timbang dengan cara yang sama. Cara yang sama maksudnya macam mana? Okey. Cara yang Tanya aja juga. Okey, secara yang sama, maksudnya dekat sini, kalau anda mula-mula tu timbang dengan pakai baju, pakai seluar, maksudnya esoknya, minggu depannya timbang kena pakai baju yang seluar, cara yang sama. Kalau boleh jangan ada phone, jangan ada kunci, jangan ada apa-apa berat dalam poket. Make sure sebab kita nak tak ada faktor luaran yang boleh efek berat kita tu terjejas ataupun tidak. Kadang-kadang ada orang bila dia timbang dia tengok berat dia naik tapi dia terlupa sebenarnya dalam poket dia penuh. Kemudian dia pakai jaket lah, sweater lah, so pakaian tu sendiri lebih berat berbanding dengan dia timbang sebelumnya. So dekat situ dah berbeza. Kalau boleh nak timbang dengan cara yang sama setiap masa. Kemudian kena konsisten, konsisten waktu yang sama, cara yang sama, and then jangan risau kalau berat anda terlebih ataupun terkurang. Jangan sampai boleh trigger kita untuk panik ataupun anxiety. Kalau boleh jangan ada sampai macam tu. Kalau kita timbang berat badan, kalau berat kita naik sikit ataupun turun sikit tu kira normal lah. Sebab kalau macam saya sendiri pun nutritionist, kadang-kadang kita terlupa. Kita makan terlebih, kita minum yang manis-manis, kita ambil macam yang junk food. Junk food kadang-kadang kan kita lepas makan juga. So bila makan macam tu obvious lah berat kita akan naik. Tapi jangan risau, bila kita tahu kita makan apa yang buatkan berat kita naik, kita kawal benda tu, so kita turunkan berat kita balik. Jangan panik-panik. Alright. So, kita akan masuk kepada part yang paling penting malam ni. Macam mana kita nak turunkan berat dengan sihat dan selamat. Saya rasa semua tertunggu-tunggu part ini, betul tak? Semua nak kurus. Siapa yang tak nak kurus malam ni? Ada tak malam ni yang join 35 orang ni, dia join sebab je saja dia nak bawa masuk. Dia tak nak kurus sebenarnya. Okey, so macam saya cakap tadi, kalau nak turunkan berat badan bukan hanya sekadar kawal makan, exercise. Bukan. Dia lebih daripada itu. Pengawalan berat badan bukan setakat kawal pemakanan exercise saja, it's a lifestyle. Kita kena kawal gaya hidup. Gaya hidup ni semua benda lah. Makan pun ya, exercise pun ya, tidur pun ya, stres pun ya juga. Semua benda. Semua yang kita buat dalam seumur hidup ni, semua kita kena kawal. Tak boleh kawal dua benda je. Okay, tapi percentage yang paling banyak of course pemakanan. Kedua, aktiviti fizikal, exercise. Dan ketiga adalah waktu tidur. Ini adalah 3 faktor utama yang boleh beri kesan kepada berat kita untuk turun ataupun naik. Alright, so kita touch kepada pemakanan. Pemakanan, kalau sebelum ni saya rasa kalau saya cakap pasal suku separuh dah boring betul tak? Selalu sangat kalau cakap pasal turunkan berat badan mesti touch pasal suku separuh dia. Bosan lah. Okey, tapi malam ni saya nak ajar benda lain. Kalau nak kawal makan, kita kawal 3, formula 3J. J yang pertama adalah jadual, J yang kedua adalah jenis, J yang ketiga adalah jumlah. So, macam mana kita nak buat benda ni? Alright.
Okey. So J yang pertama itu jadual. Okey, mungkin anda akan macam tanya, kalau buat benda ni pun boleh kontrol berat badan ke? Macam tak logik ataupun tak tak capai di akal, tapi sebenarnya benda ni yang simple sangat boleh bantu dalam kawal berat badan. Macam mana? Okay, first jadual waktu makan kita. Untuk seseorang itu ada berat badan yang stabil, yang konsisten, dia kena ada waktu makan, jadual makan yang tetap. Okay, saya cakap tetap Tetap maksudnya kebiasaan untuk orang yang normal, dia ada 3 waktu makan yang utama, main meal, 3 main meals per day. Kita wajib ada. First, kita kena ada breakfast, kita kena ada lunch dan kita kena ada dinner. Tiga-tiga ni kena ada, wajib ada. Kalau boleh, waktu yang sama setiap hari lagi bagus. Sebab apa? Macam mana kawal waktu makan pun boleh kawal berat badan? Okay, contoh breakfast. Contoh kalau macam saya pergi kerja, saya kena breakfast. Kalau saya tak breakfast, saya akan rasa lapar. Bila saya rasa lapar, saya tak ambil breakfast. Lapar daripada breakfast tu, daripada malam tadi sebelum tidur, kita akan bawa sampai waktu tengah hari. Bila sampai waktu tengah hari, dapat pula jenis yang tak bawa bekal, jenis yang tapau setiap hari, jenis yang kalau macam dulu boleh dine in dekat kedai mana-mana, pergi mamak ke, pergi mall ke. Bila sampai dekat kedai, tengok makan banyak, pilihan makanan banyak. So, lapar yang dari semalam tu, kita bawa sampai lajak ke lunch tu, dia akan lapar yang membuat-buat. So nafsu kita masa nak ambil makanan tu sangat-sangat berhawa nafsu. So kita akan cenderung untuk ambil portion yang lebih. Okay, so bila kita ambil portion yang lebih, dekat situ kalori je secara tak langsung adalah kalori yang berlebihan. So bila kalori lebih, of course lah berat akan naik. Kemudian konsep yang sama pun boleh dibawa kalau seseorang tu dia breakfast, okey dah cantik dia ambil breakfast. Tapi dekat office busy sangat, sampai lunch dia tak sempat nak makan. So dia punya bawa lapar tu sampai ke dinner, nafsu tu dah terlebih-lebih. So bila dia makan sekali sekedebuk banyak, tu yang kalori melebih-lebih tu. Okey, J yang kedua. Okey, sekejap. Kalau J yang pertama jadual ni, waktu makan ni, dia sangat applicable kepada orang-orang yang ada penyakit. Kalau orang yang ada diabetes pun sama juga. Konsep yang sama boleh diguna pakai. Kalau dia ambil makanan yang steady setiap hari, ada breakfast, ada lunch, ada dinner, cantik dia ada 3 makan, insya-Allah gula dia akan cantik juga. Dengan syarat dia kawal lah apa yang dia makan. Okey, J yang kedua adalah jenis. Jenis dekat sini adalah jenis makanan lah, of course. So, kalau nak turunkan berat badan, kita kena ambil makanan yang lebih sihat, obviously. Sihat dekat sini tak bermaksud makan sayur semata-mata. Boleh juga makan makanan yang goreng-goreng, yang berkuah, macam sambal ke, sambalkan minyak-minyak sikit kan, boleh. Cuma janganlah ambil setiap hari. Kemudian, contoh kalau macam bila kita ambil macam apa kalau macam makanan-makanan nasi campur lah senang. Nasi campur, kalau lauk tu sedap, mustahil lah kita makan satu pinggan je, betul tak? Kalau macam saya, kalau ibu saya masak sedap, kalau kita makan satu pinggan nanti dia tanya, anak ibu makan sepinggan je, tak sedap ke ibu masak? Jadi kat situ dah rasa bersalah pula. Dah rasa macam anak dah haka pula. Dah tak pasal-pasal kena tambah lagi. So, tambah nasi tak apa sekali-sekala, tapi yang penting nasi tu tadi dia complete dengan sayur sekali. Bukan nasi je, nasi kosong lauk macam tu je tak boleh. Dia kena ada sayur sekali, baru je balance. Jenis-jenis yang lebih sihat tu yang kita perlu utamakan. Okay, and then yang ketiga adalah jumlah. Jumlah dekat sini saya cakap tadi lah, suku-suku separuh. Bosan nak dengar benda ni kan, betul tak? So malam ni, saya nak share dengan anda. Saya tak tulis dalam slide, saya akan cakap je. So kalau anda boleh catat lebih baik, kalau ingat pun dah okey. So kalau untuk jumlah ataupun portion control, macam nasi, untuk kita tahu kita nak makan nasi banyak mana, guna segenggam penumbuk ni. Kalau macam saya, penumbuk saya lah. Kalau macam penumbuk Mr. King, kena tangan dia lah. Kalau macam tangan saya tak sesuai pula untuk Mr. King, tak cukup kan. Ikut tangan masing-masing. So penumbuk ni adalah satu nasi.
yang kita boleh ambil. Kalau macam saya, satu genggam penumbuk ni saya ni banyak ni je nasi yang saya boleh ambil. Saya tak boleh ambil lebih daripada tu. Okay. And then kalau sayur kita kena 2 tapak tangan. Right. Kalau macam karbohidrat tadi nasi satu penumbuk. Kalau sayur 2 tapak tangan yang dah dimasak. So banyak ni sayur yang kita kena ambil. Kalau macam protein pula macam mana? Kalau macam protein simple je. Kalau macam ayam seketul tu cukup lah. Kalau macam ikan seekor yang saiz sederhana tu pun dah cukup. Kalau macam udang ke apa-apa ke 3-4 ketul tu dah cukup. Kalau macam protein ni saya tak risau sangat. Sebab protein walaupun banyak sebab dia adalah satu yang nutritious, yang ada khasiat yang bagus untuk kita guna. Kalau macam karbohidrat dan yang berlemak, kalau lebih tak boleh. Sebab lemak lemak memang obviously tak sihat. Kalau macam karbohidrat pula, karbohidrat kalau kita ambil banyak, ekstra karbohidrat yang tak digunakan akan disimpan dalam bentuk lemak dalam badan kita. So, 3 tu. Karbohidrat ataupun nasi, satu penumbuk, sayur, 2 tapak tangan. 2 tapak tangan yang dah dimasak. Kalau protein, ikutlah seketul ayam, seekor ikan, macam itulah lebih kurang. Okay. Alright. Seterusnya, okay, so selain daripada makan, kita kena juga kawal waktu tidur. Mungkin ada yang pernah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Boleh tak sharekan saya dekat chat sana, siapa yang tahu waktu tidur pun boleh efek berat badan? Pernah baca dekat mana-mana ataupun pernah dengar dalam radio ataupun dekat TV ke, ada doktor mana-mana share dia ada info tentang, pernah dengar. Okay, macam mana waktu tidur boleh efek berat badan? Sebenarnya ini adalah satu perkara yang kita selalu terlepas pandang. Orang, kalau saya cakap tadi lah, selalunya orang akan kontrol makan, dia akan kontrol exercise, tapi dia lupa nak kontrol dari segi waktu tidur. Macam mana jaga waktu tidur boleh efek berat badan kita? Okay, so kita kena tahu benda ni akan efek 2 hormon utama dalam badan. Hormon ghrelin adalah hormon yang dirembeskan bila kita lapar. So bila kita lapar tu, maksudnya dalam badan kita ni tinggi hormon ghrelin. Tapi satu lagi hormon, dia berlawanan, dia opposite of ghrelin. Nama dia hormon leptin. Leptin ni adalah hormon yang dikeluarkan oleh sel lemak untuk bagi tahu yang badan kita ni dah cukup makan, kita dah kenyang. Okey. So ini adalah 2 watak utama dalam cerita waktu tidur ni, ghrelin lapar, leptin kenyang. Okey. So 2 adik-beradik ni efek bila kita tidur kurang. Okey. Contoh kita tidur lambat sebab tengok bola. Kalau macam saya kan, macam saya tidur lambat kadang-kadang tengok bola ataupun kadang-kadang tengok Netflix ataupun buat kerja. So saya akan stay up sikit. So kita lambat tidur. So bila kita lambat tidur akan menyebabkan ghrelin memang automatik dia akan lebih banyak daripada leptin. Sebab tu kalau kita stay up malam-malam, kalau anda perasan waktu tengah malam, perut ni akan berbunyi lebih kerap kalau kita banding dengan waktu siang. Siapa selalu alami benda tu? Boleh tak mengaku? Kalau macam saya memang mengaku. Kalau saya stay up malam-malam, stay up tak kisahlah buat kerja ke, tengok movie ke, tengok bola ke, memang saya akan cepat lapar waktu malam daripada waktu siang. Sebab apa? Kalau kita tak tidur, memang ghrelin memang akan, obviously dia akan naik, dia akan up dalam badan kita lah. Okay, and then leptin pula akan kurang. So hormon ni dia tak akan naik serentak dua-dua tinggi ataupun dua-dua rendah. Mesti salah satu akan naik, satu akan rendah. Macam tu, dia akan berlawanan. Okey, betul. Okey. Alright. And then ada bukan satu lah, ada banyak study dia tunjuk bahawa kalau mereka je ada buat study, dia ada compare satu grup ni orang yang jenis tidur awal, jenis yang cukup tidur, satu lagi grup yang tak cukup tidur lah. Dan dia compare dua-dua grup ni, bila dia compare berat badan, tengok BMI, dia tengok orang yang tak cukup tidur ni, dia punya BMI memang lebih tinggi. Okay. So BMI itu maksudnya adalah tahu kan BMI apa? Okay, kalau tak tahu, BMI adalah Body Mass Index.
BMI adalah satu indikator yang kita selalu guna untuk menunjukkan berat badan kita ni normal ataupun kurang berat badan ataupun overweight ataupun lebih berat badan. So mereka yang kurang tidur ni memang banyak yang BMI dia lebih tinggi. Dan mereka yang kurang tidur ni kalau kita tengok je bentuk badan pun adalah banyak yang berisi lah. So dekat situ obviously jelas kita nampak bahawa kawal waktu tidur pun sangat-sangat penting untuk kita kontrol berat badan. Okay, so nak tahu tidur berapa jam yang cukup kan? Okay, so ideally kalau kita selalu belajar daripada, kalau saya belajar lah dulu, lecturer selalu cakap kalau boleh tidur 8 jam ya ideal, 8 jam Tapi 8 jam ni kita hanya dapat waktu kita kecil je kan. Masa sekolah rendah, masa tak ada masalah tak ada masalah hidup, masa tu lah boleh dapat tidur 8 jam. Kalau dah semakin besar, semakin tua ni dapat tidur 5-6 jam pun dah sangat-sangat bersyukur dah. So sebenarnya tidur yang cukup at least 6 jam pada waktu malam. Make sure waktu malam saya cakap waktu malam sebab tidur pada waktu malam dia tak sama dengan tidur pada waktu siang. Tidur waktu siang ni dia tak berkualiti. Sebab apa? Sebab tidur pada waktu siang cahaya dah ada kan. So cahaya yang ada tu dia akan mengganggu hormon kita nanti. Sama juga kalau anda tidur waktu malam tapi anda tak tutup lampu. Dia akan efek hormon apa hormon, tak ingat dah pula hormon apa, tapi terganggu lah dekat situ. So tidur yang lebih baik adalah pada waktu malam dan lampu tutup. Jangan buka lampu waktu tidur. Okey. Lama ada orang conteng saya punya skrin ni, kenapa ni ya Allah. Okey, tak apa, saya continue. Okey. Alright, aktiviti fizikal. Ini adalah exercise lah. So kalau aktiviti fizikal yang KKM selalu showkan adalah seminggu kena ada 150 jam. Sorry. Ya Allah, 150 jam banyak sangat. 150 minit. Typo ni. Okay, so seminggu kena ada 150 minit. Nampak macam banyak tu tak? Tapi kalau kita pecahkan kepada hari-hari dalam minggu, sebenarnya kita perlukan 30 minit je sehari untuk kita capai 150 minit seminggu. Okay, so kalau 30 minit agak-agak boleh buat tak? Mampu buat tak? Available semua? 30 minit boleh buat. Siapa yang rasa 30 minit sehari tu lama sangat, susah nak buat? Busy sangat dengan kerja lah, apalah, betul tak? Boleh Siapa boleh janji dengan saya, start pada malam ni je dengar, dia akan cuba. Okay, dia berjanji untuk cubalah dulu, bukan berjanji untuk buat. Dia berjanji dengan saya untuk dia cuba dulu buat 30 minit setiap hari. Boleh tak? Kalau boleh, tulis boleh dekat chat. Boleh, alhamdulillah. Okay, ni yang saya nak. Kalau kita tak boleh buat, ada juga yang tak boleh Alamak, ingat semua boleh tadi. Okey, yang tak boleh tak apa. Nanti fikir balik, insya-Allah lah boleh tu. Okey, so kalau sebelum ni saya share cara yang paling senang untuk kita dapat 30 minit. Okey, tadi ramai yang cakap insya-Allah boleh kan. Okay. So saya nak share cara macam mana untuk kita bolehkan apa yang anda semua janji tadi. Untuk dapatkan 30 minit tak lama pun. Cara paling senang adalah dengan cara kemas rumah. Kalau yang golongan wanita ataupun golongan bujang macam saya lelaki kan, pagi-pagi bangun tidur kemas katil, and then malam before tidur pun akan kemas katil juga, sapu-sapu sikit ataupun weekend lah, ataupun kadang-kadang masuk kereta ke, sapu bilik ke. Cara-cara kerja-kerja macam ni pun dah dikira sebagai aktiviti fizikal dah sebenarnya. Tapi dia tak intensiti tinggi lah. Tapi boleh juga daripada kita tak buat apa-apa, kita duduk diam je. Cara-cara kerja kalau macam orang perempuan masuk dekat dapur nak memasak pun dah dikira sebagai satu aktiviti juga. Sebab saya tahu nak memasak ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab saya sendiri pun walaupun lelaki memang jenis yang memasak, memang jenis yang buat bekal pergi office. Kalau anda tanya Syed Fana, dia akan tahulah setiap hari dia akan nampak saya bawa bekal. So nak memasak pun bagi saya adalah satu perkara yang bukan mudah. Kita kena prepare, kena potong bahan-bahan dulu. Lepas tu bila dah masak nak kena basuh pula. Bila dah basuh tu
leceh lah, senang cerita banyak benda yang kita kena buat nak masak ni kan, nak kemas meja dah makan semua. So dekat situ je saya rasa kadang-kadang masak dah lebih 30 minit dah. So kat situ pun dah cukup dah sebenarnya untuk penuhkan kota 30 minit sehari. So kalau anda dah masak, tambah lagi dengan anda buat kerja rumah, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada alasan untuk kita tak dapat 30 minit sehari. Oh, fikir apa nak masak susah admin. Admin memang dia, kalau saya tanya dia apa yang dia nak makan pun susah nak jawab. Saya tanya nak makan apa pun susah, nak masak lagi lah susah. Okay, and then saya akan share dua lagi cara yang lagi fun daripada sekadar masak ataupun sekadar buat kerja-kerja dekat rumah. Okay, kejap lagi admin akan play video. First kali adalah video daripada TikTok. So selalunya orang cakap TikTok ni dia tak guna, dia takut nak guna sebab konten-konten isi-isi dalam TikTok ni adalah terlalu orang muda. Salah sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam TikTok ni, kalau kita pilih untuk engage, kita like video, kita komen video-video yang contoh kalau macam anda like selalu video ceramah ustaz, video ceramah ustaz yang selalu keluar. Anda like, kalau macam saya like video bola yang keluar. Orang selalu cakap TikTok ni ada banyak benda-benda yang macam kurang senonoh, banyak sangat berjoget-joget lah, yang duniawi lah senang cerita, tapi sebenarnya salah faham. So kalau anda like benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang bermanfaat lah yang keluar dekat TikTok tu. Okey. Kemudian yang ketiga adalah satu game. Saya rasa last time saya bagi talk, saya masih saya ada share pasal ActiveArcade ni. Saya ada play video tapi masa tu line kurang okey. So video tu agak-agak sangkut sikit. So kejap lagi admin akan share first video tentang TikTok live, di mana TikTok tu dia buat senam aerobik, dan video satu lagi adalah video game ActiveArcade yang bagi saya sangat mudah untuk orang buat, untuk orang follow sebab dia memang penat. Nampak macam simple tapi dia penat. So untuk first video TikTok live senam aerobik tu, boleh tak admin share video, admin play untuk kita semua, kita tengok sekejap. Okay. Okay. Alright. So anda boleh nampak video yang tadi tu dekat TikTok je sebenarnya. Tapi orang tu lelaki tu dia gunakan TikTok dia dengan bagus untuk ajak orang lain join dia punya macam Zumba. So sebelum ni kita selalu, kalau sebelum zaman COVID lah, sebelum zaman COVID, kalau weekends je kita selalu tengok dekat-dekat taman-taman ada orang buat Zumba, anti-anti Cina buat Tai Chi kan, ramai-ramai kan dalam group. So sekarang susah lah, kita tak boleh keluar rumah. Kalau keluar pun mungkin risau sebab ada COVID lah sebagainya. Tapi dekat TikTok tu, that guy dia jadi instructor, dia buat live, dan saya sebenarnya kebetulan je ada satu hari tu weekend lah, hari Sabtu. Tak kerja, and then saya bangun pagi, saya tengok, saya buka TikTok, scroll TikTok, and then saya tengok first time saya tengok orang buat dia lead Zumba melalui TikTok live. So saya terfikir dekat situ, oh benda ni macam kreatif, dan saya nak share dengan anda semua supaya anda, siapa yang tak ada TikTok boleh install TikTok, ataupun kalau tak ada TikTok tak apa, buka YouTube, buka je video Zumba mana-mana, follow dekat situ supaya kita dekat rumah kita follow je screen komputer, follow je screen phone, 30 minit kita dah berpeluh dah. Boleh ajak anak bini sekali buat sama-sama. Okay. And then video yang kedua adalah video game ActiveArcade saya cakap tadi. Okay admin, next video ActiveArcade tu. Your movements with your front-facing cameras, and objects would appear and you have to go either jump over it or you have to catch it.
And all those are accomplished by using AR technologies. To play games in Active Arcade is actually super simple. All you gotta do is just turn on the app, choose the game that you want, and set your phone in steady surface. Now you can put it on the table, or you can just, if you have some sort of camera stand, or if you have a phone stand, then this is something that you can utilize. So to start off the game, sure. Okay. Alright, so saya share screen balik. Sekejap ya. Alright, so okay, video yang tadi tu adalah video game Active Arcade. Kalau anda mana-mana nak install, ni saya bagi nama game dia, saya bagi logo sekali. Sementara masa yang ada ni, boleh check dekat Play Store ataupun kalau you guna iPhone, boleh check dekat App Store. Ini nama dia, Active Arcade. Boleh cari dekat sana, then anda install, kemudian cara dia senang je. Anda letak phone dekat mana-mana, macam tadi kan dia tunjuk ada tripod. Tak ada tripod pun tak apa, letak je dekat sana lah, dekat dinding ke, dekat mana-mana ke. Sandarkan, and then dia akan suruh kita berdiri supaya dia nampak full dari kepala sampai kaki. Dan dekat situ kita boleh pilih mana-mana game. Pilih je mana-mana game. Saya pernah join sekali, tapi saya lupa nak record. Saya pernah buat juga, memang sangat penat, memang penat gila. Buat 10 minit pun saya dah mencungap pada masa tu. Sebab jujur, saya cakap sekarang ni pun saya dah kurang exercise sebab takut nak keluar. So saya faham je kalau anda pun ada masalah yang sama. So inilah cara yang kita boleh buat. First tadi TikTok live tadi, Zumba live tu, Senang Aerobik live, and then second option lain adalah Active Arcade ni. Kalau anda nak cuba, boleh install. Kemudian nanti kita ada sembang siap yang next month punya, saya akan tanya balik. Siapa yang dah pernah buat, mungkin kita boleh buat sharing session dekat situ. Alright, okay ya? Semua steady lagi? Oh, ada orang tanya, skipping boleh juga kan? Boleh, tak ada masalah. Skipping ni adalah satu exercise kita panggil high intensity sebenarnya. Nampak macam simple, tapi nak tahu tak, skipping dia punya kita bakar kalori lebih kurang sama macam kita berlari. Dan kalau saya tak silap, sebab saya dah lama tak check kalori. Sebab dulu masa zaman study memang ada tulis exercise apa, berapa banyak kalori dia bakar. Tapi kalau tak silap saya, skipping ni dia lebih memenatkan dan kalori yang dia bakar lebih tinggi daripada berjogging yang biasa ni. Sebab dia melompat-lompat dan dia banyak pergerakan. Okay, so saya harap anda kalau tak ada masalah, kita boleh cuba inisiatif seperti ini untuk kita turunkan berat badan. Alright. Okay, so jom kita masuk pada hero of the night. Apa yang saya nak share tentang GreenFit. Okay, so GreenFit, Avail GreenFit ni sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia ada banyak bahan kandungan yang tinggi dengan serat. So yang saya share 6 bahan kandungan kat sini adalah semua yang tergolong dalam kumpulan serat ataupun kumpulan fiber. Ekstrak rumput gandum ataupun wheatgrass, serbuk lignin sangat bagus. Ekstrak serbuk apple pun bagus. Sekam benih psyllium ataupun dalam Inggeris psyllium husk. And then serbuk gandum. Ini satu lagi, ekstrak oligosaccharida ataupun Inggeris oligosaccharide. Ini adalah semua bahan-bahan yang star ingredient sebab dia adalah fiber. Bukan dalam Avail GreenFit kita bukan ada satu je semua fiber. Ada banyak sangat, sampai sebab tu kalau anda makan GreenFit malam ni, esok pagi anda boleh nampak result terus. Siapa dekat sini yang memang tak pernah miss amalkan GreenFit setiap hari? Ada tak? Siapa yang tak pernah miss boleh type 1. Memang hari-hari je amalkan GreenFit. So far tak pernah miss. Selain GreenFit tak pernah miss Propolis juga. Propolis obviously lah sekarang COVID pandemic kan. Siapa yang memang kalau setiap malam je akan ambil GreenFit, boleh type 1. Saya nak tengok siapa yang memang tak pernah miss. Sebab
kalau green feed ni memang sangat-sangat efektif dan sangat-sangat senang kita tengok efek. Tak payah cakap banyak, bagi sesiapa try kalau dia nak tahu green feed ni sedap ke tak, bagi dia satu sachet, esok pagi tanya dia, membuang tak pagi? Confirm dia cakap dia membuang. Membuang dengan lawas, oh memang best lah kalau ambil green feed ni. Okay, so serat ni dia bagus sebab apa? Apa yang power sangat serat ni? Okay, ada banyak kelebihan yang kita boleh dapat bila kita ambil serat. Yang pertama, kalau orang-orang yang ada masalah diabetes, serat ni kalau anda nak tahu dia boleh kawal gula juga. Okay, tapi maknanya kita nak cakap pasal orang kawal diabetes, kita nak cakap pasal orang yang turunkan berat badan. Okay, and then serat juga boleh rendahkan kolesterol dan dia juga boleh of course melancarkan pencernaan. Sebab tu kalau orang ambil green feed, esok dia membuang dengan lawas selawas-lawasnya. Okay, tetapi untuk kawal berat badan, macam mana serat boleh membantu? Macam saya cakap tadi lah, bila kita ambil serat, dia akan membuatkan perut kita ni rasa kenyang dengan lebih lama. Okay, sebelum tu lupa nak tanya, siapa dekat sini yang memang suka makan sayur? Ada tak yang suka makan sayur? Sebab orang selalunya tak makan sayur, tapi dia memang jenis yang makan sayur. Kalau ambil nasi campur kat kedai, kalau dekat kedai kan memang ambil apa? Ulam raja, apa lagi adik-adik ulam tu, saya pun dah lupa. Okay, ramai juga suka makan sayur. Ada lagi? Okay. Ramai, Alhamdulillah, bagus, tak risau. Saya dah tak risau dah. Hantu sayur. Okey, kalau macam kawan saya pun suka makan sayur sebab saya panggil dia kambing. Sebab apa? Kalau kat kedai yang daun-daun semua dia ambil, sayur saya pun dia ambil. Saya tak sempat nak ngap, dia dah ngap sayur saya. Okey. Sayur ni dia bagus sebab apa? Kalau kita makan nasi, kita makan apa-apa yang ada sayur, dia akan bagi kita rasa kenyang tu lebih lama. So bila kita rasa kenyang lebih lama, kita akan kurang rasa untuk tambah nasi ataupun tambah makanan apa yang kita makan lah. Dekat situ kita dapat kawal kalori. Bila kita kawal kalori, secara tak langsung kita dapat juga kawal berat badan. Sebab berat badan memang dia affected oleh kalori. Dia memang directly. Kalau kita cakap pasal berat badan je, kita tak boleh lari cakap pasal kalori. Kalau anda ambil banyak kalori, obviously anda akan naik berat. Kalau anda turunkan kalori, obviously anda akan dapat turunkan berat. So dia memang directly dekat situ. Okay, so itu dekat situ green feed boleh membantu. Tapi selalunya orang, bila kita cakap pasal avail green feed, orang tak cakap dia kenyang. Orang akan cakap green feed ni dia akan membuatkan testimoni yang memang banyak testimoni bila cakap green feed dapat settlekan masalah sembelit dan buang air tak lawas. So kalau kenyang ni, kita ada lagi satu lagi produk lain iaitu Avail iFood. iFood tu memang berkesan lah sikit, lebih berkesan untuk macam meal replacement. Kalau pagi-pagi tak sempat nak prepare breakfast yang proper, nasi ataupun sandwich, dapat iFood 1 ke 2 sachet dah cukup, dah kenyang sampai tengah hari. Okay. Tapi green feed dia boleh membantu spesifik kepada tajuk kita malam ni, nak kawal berat badan dengan cara ni Avail green feed kita ni, dia ada satu bahan istimewa iaitu oligosaccharide. Oligosaccharide sebenarnya dia adalah sejenis prebiotik. Kalau anda nak tahu prebiotik tu, pernah tak dengar prebiotik? Pernah? Ada siapa pernah prebiotik? Siapa pernah dengar dan tahu apa itu prebiotik? Okey, prebiotik ni adalah sejenis makanan yang boleh trigger. Dia boleh trigger bakteria baik dalam perut kita ni untuk membuat kerja. Okey. So oligosaccharide ni dia ada dalam green feed dan dia adalah sejenis bakteria baik di mana dia dapat trigger bakteria baik dalam perut kita ni untuk membentuk satu ekosistem yang sihat yang dapat membuatkan kita punya sistem pencernaan tu dapat bekerja dengan normal, dengan optimal. Okey, kemudian oligosaccharide ni penting sebab dia dapat memastikan metabolisme dalam badan kita ni sentiasa berada pada tahap yang terbaik.
Okay, itulah sebab green feed ni boleh membantu orang untuk turun berat badan sebab dia ada oligosaccharide. Sebab bila metabolism badan kita ni cantik, flawless, tak ada masalah, berat badan insya-Allah dapat kawal dengan lebih baik. Selalu kita dengar kan orang cakap, dia ni makan je apa-apa, tak pernah naik berat badan. Kalau macam saya lah, kalau saya dulu saya sekolah kan, kawan-kawan selalu jealous sebab saya cakap aku makan banyak mana pun tak risau, tak berat, naik berat memang takkan naiknya sebab orang selalu cakap orang yang kurus-kurus ni metabolism dia tinggi, betul tak? Sama lah juga, lebih kurang macam ni konsep dia. Bila metabolism badan kita berada pada tahap yang terbaik, berat kita pun susah nak naik ataupun kita pembakaran tenaga tu dapat berlaku dengan lebih efektif. So apa yang kita makan, dia terbakar, dia tak tersimpan sahaja dalam perut. Bila dia terbakar, dia digunakan, so berat kita akan naik lah. Tapi macam mana nak dapatkan metabolism yang baik itu? Oligosaccharide ni salah satu perkara yang membantu. Dan oligosaccharide ni ada dalam pebel green feed kita. Okay, boleh faham dia punya hubungan dekat situ? Faham tak? Takut tak faham. Kalau faham, boleh tak cakap faham, ataupun kalau tak faham pun cakap dia tak faham. Nanti saya akan cuba explain. Faham ke? Okey. Okey, alhamdulillah faham. Saya harap sebab saya cuba explain sampai semua faham. Sebab saya akan cuba explain dengan cara yang paling senang sekali. Okey. So, sebab tu saya cakap pebel green feed ni dia sangat-sangat membantu untuk turunkan berat badan sebab dia boleh efek kita punya metabolism sentiasa pada tahap yang terbaik. Metabolism yang baik dapat membantu dalam pengawalan berat badan. Okey, macam tu. Okey, alhamdulillah ramai yang faham. Kita teruskan. Teruskan apa? Dah pasal testimoni dah. Okey, so banyak testimoni selain daripada macam masalah usus, sembelit ke, ada juga testimoni yang cakap green feed kita ni boleh turunkan berat badan. Betul ke? Ni saya nak tunjuklah ni testimoni-testimoni pengguna green feed sebelum ni. Okey, Cik Zuriati, dia cakap sebelum ni saya ada masalah berat badan sebanyak 70, dia berat badan dia 75 kilo. So tapi lepas dia amalkan iFood, dia amalkan green feed, selama 4 bulan, alhamdulillah berat badan dia turun. Sebab saya cakap tadi, combination yang baik, fiber yang tinggi ada dalam iFood juga. So iFood memang bagus kalau anda amalkan waktu breakfast, dan green feed anda amalkan malam sebelum tidur. Ambil dua-dua ni setiap hari, tak ada miss. Tengok dalam masa 3 bulan ke 6 bulan, insya-Allah ada beza berat badan, insya-Allah. Kemudian, Cik Sharifah, Puan Sharifah, saya ada masalah berat badan, dia berat dia 63 kilo. Lepas dia ambil green feed, alhamdulillah berat dia turun 13 kilo. 13 kilo kau. Kalau diet Atkins pun tak boleh turun 13 kilo. Green feed boleh. Hebat tak hebat green feed kita. And then sama juga lebih kurang BMI dia overweight, tapi lepas dia amalkan green feed, alhamdulillah dia punya BMI ideal 24. Normal lah tu. Ni pun sama, berat badan juga alhamdulillah dulu ada masalah tapi turun berat badan sebanyak 10 kilo. Okay, ni pun sama Puan Haslina. And obviously kalau cakap pasal green feed, kita tak boleh miss daripada cakap tentang masalah usus, masalah sembelit. Sebab apa? Masa saya cakap tadi, kalau ambil green feed, guarantee anda akan membuang terus. Dan green feed ni sedap. Saya masa first time nak cuba green feed je lah. Sebelum ni tak kenal pun green feed tu apa, tak tahu pun green feed ni wujud. Tapi masa dapat try green feed tu, ada peluang, saya buka je punya sachet tu, saya cakap, ish, sedap lah bau dia. Yang paling obvious adalah bau apple kan. Tu tak bau apple. Dia punya bau apple tu macam sangat apa kita cakap, saya boleh kata je refreshing. Bau yang refreshing dan sedap. Bila minum tu memang rasa fiber je, macam ada likat-likat sikit kan. Memang sedap. And then bila minum malam sebelum tidur minum, bangun je esok pagi tak sebab buat apa-apa, dah pergi toilet dulu dah. Okay, so
ini adalah antara key point yang anda semua kena take note sebelum kita habiskan sharing sesi saya pada malam ini. Take home point. Okay, yang pertama, kalau nak kurus tak ada jalan yang mudah. Ingat saya cakap there is no shortcut to achieve success. Tak kisahlah sukses tu dalam bentuk kurus ke, sukses dalam bentuk buat duit ke, apa-apa yang sukses tak ada shortcut. Betul tak? Setuju dengan saya? Setuju kan? Okay, and then kalau kita nak kawal pemakanan, amalkan formula 3J tadi, jumlah, jadual dan juga jenis. Kalau jumlah tu masih cakap tadi lah, nasi 1 penumbuk, sayur 2 tapak tangan. Okay, and then kena ada masa bersenam ataupun aktiviti fizikal. Tak kisahlah secara aktif, naik basikal, jogging ataupun main bola ataupun zumba, buat kerja-kerja dekat rumah pun boleh. 30 minit je, saya minta tak banyak, 30 minit je sehari. Tadi ramai dah janji dengan saya kan, kalau boleh 30 minit tu dapat buat lah. Kemudian selain daripada bersenam, kena juga ada waktu tidur yang cukup, iaitu 6 jam sehari. 6 jam sehari pada waktu malam. Bukan tidur pada waktu siang, bukan tidur pada waktu petang dengan lampu yang terbuka. Make sure tidur pada waktu malam, gelap, dalam bilik gelap. Baru tidur tu adalah satu tidur yang berkualiti. Okay, and then take home point yang terakhir yang paling penting adalah amalkan Avail Green Tea. 1 sachet, goncang, minum sebelum tidur ataupun selepas 3 jam selepas makan malam. InsyaAllah anda amalkan perkara-perkara ini dalam masa 3 bulan ke 6 bulan ataupun lebih lama lagi, insyaAllah anda akan nampak penurunan dalam berat badan. Okay, so saya nak share. Kalau anda nak tahu penurunan berat badan yang normal ataupun yang sihat adalah sebanyak 2 kilo sebulan. 2 kilo saya cakap ni 2 kilo je. Kalau orang tu cakap dia buat diet ni, dia buat diet tu, dia cut makan ni, dia cut makan tu sampai berat dia turun 10 kilo sebulan, tu bahaya. Turun berat lebih daripada 5 kilo sebulan, ada orang dia cakap turun berat 10 kilo seminggu, yang tu lagi risau. Sebab penurunan berat badan yang mendadak dalam jangka masa yang singkat sangat-sangat membahayakan organ badan kita, lebih-lebih lagi buah pinggang kita. Tu yang saya nak cakap, jaga buah pinggang kita. So kalau turun berat yang sihat adalah 500 gram seminggu ataupun 2 kilo sebulan. Okay, itu saja yang saya nak share malam ini. So saya harap semuanya dapat faham apa yang saya share. Saya harap sharing saya ini adalah satu sharing yang bermanfaat. Thank you very much everyone yang join, yang dengar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih.